Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita punya ini dirakam, jadi tak ada masalah. Kalau siapa yang ada masalah lain dan sebagainya, you all boleh tengok semula dalam channel YouTube saya. Dan juga saya ada buat improve. Saya juga ada channel TikTok. Bukan nak TikTok pun sebenarnya. TikTok tu adalah untuk membantu atau untuk saya berkongsi tips-tips yang mudah untuk membantu awak lebih mengingat matematik. Okey. So sebelum kita mula kelas, saya mohon Haikal baca doa Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Saya tengok soalan rusa 3 ni agak ada ayat yang mengelirukan sikit. Tapi tak apa. Kita belajar. Sebab tu kata kena buat latihan banyak-banyak. Kalau kakak kita baca je tak cukup. Okey, so saya nak mula presenting. Nak presentkan bahan. Okey, sekiranya awak tak nampak dan sebagainya, bagi tahu saya lah. Okey, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada siapa yang nak masuk, bagi tahu saya lah. Okay, start now. Get ready dengan soalan risau awak. Setakat ni boleh nampak saya punya skrin? Boleh nampak tak skrin saya, nak? Okey, boleh kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Sebelum ni, kita dah try banyak soalan rusa 1, rusa 2. Kita melibatkan lorekkan set. Tapi untuk rusa ketiga ni, dia agak set juga, tapi dia lain sikit punya soalan. Okay, so we start now. Allah, sekejap sekejap saya nak besarkan. Okay, sekejap. Alright, untuk soalan ni sangatlah mudah sebenarnya, tapi dia menunjukkan hubungan. Okey, 2-3 tahun dia pernah keluar perkataan tentang hubungan set. Okey, sebelum saya mula, siapa yang ada buku nota yuk salin lah Bila sebut hubungan untuk set, dia mesti menggunakan simbol. Sama ada persilangan, okey, kesatuan, ataupun you boleh juga guna subset, ataupun A bersilang dengan B akan menjadikan set kosong dan sebagainya. Itu contoh hubungan. Hubungan ni kita guna simbol. Itu dia punya keyword dia. Okey. Tentukan rantau yang memuaskan Q tanda. Ni senang je lah. Maksudnya dia tak nak Q tanda. So kita nampak Q adalah di sini yang besar ni. Alright. So jawapan dia adalah 1. Betul? Semua nampak macam 1 kan? Dapat. Okey. Soalan yang kedua B, tulis satu hubungan set. Hubungan set mewakili rantau kedua dan juga ketiga. Okey, kita tengok sini. Sekejap, saya nak tukar. Rantau kedua, okey, dan juga rantau ketiga. Okey, rantau ketiga yang besar ni. Ini semua rantau ketiga rantau ketiga. So, apa yang you nampak dekat sini? 2 terletak dalam rantau ketiga. Okey? 2 itu terletak dalam rantau ketiga. Bila dia terletak, automatik jawapan dia adalah Allah. Jawapan dia adalah 2 apa? 2 apa? Siapa yang dah buat? Ada dapat jawapan tak? 2 dengan 3. 5A. Siapa yang buat? Ada yang buat tak? Amir dapat jawapan tak Amir? Apa jawapan awak Amir? Amir ada? Amir ada? Amir. Apa jawapan awak Amir?
Saya tak dengar. Dua apa? Dua, tiga. Rantau dua dengan tiga. Apa hubungan awak yang awak buat? Dua bersilang dengan tiga ke? Okey. Saya tak nampak. Mungkin line problem kot. Okey, dua adalah subset atau sebahagian daripada tiga. Boleh faham dekat sini? Subset ni maksudnya sebahagian. Kalau kita ada set yang macam ni, so katalah set ni set A, ni set B. So B adalah subset dalam A. Okey, kena faham benda ni Ya, kena faham benda ni. Hubungan dia, hubungan itu subset atau bukan subset. Contoh kalau kita ada B, lepas tu kita ada A. Kat sini. So dekat sini B bukan subset pada A. Boleh faham? Antara menggunakan simbol subset dan juga bukan subset. Bukan subset. Okay? So you all boleh faham dekat sini? Masih boleh follow dengan saya? Boleh. Boleh kan? Okay. So kita try soalan yang seterusnya. Okay, soalan nombor 2. Lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Yang ni senang saja. Okey, kita tengok garis Y lebih besar daripada negatif X tambah 3. So, ini adalah you punya persamaan. So, bila lebih besar, lorekkannya adalah di atas. Di atas. Okey, kemudian yang kedua adalah 3Y sama, bukan 3Y sama dengan, sebenarnya tanda ni dia dekat tepi ni lebih besar atau sama dengan 2X tambah 18. So ini adalah 3Y. Bila lebih besar, kita tengok garisan ini, so kita nampak lorekkannya adalah di atas di sini. Di sini. Ini paling mudah sekali. Dan untuk soalan seterusnya, apabila katalah keluar soalan yang macam ni, Y, sebesarlah pula tulisan saya. Okay. Y kurang atau sama dengan 6, awak tengok paksi Y. Disebabkan Y, kita tengok paksi Y. Kita nampak ada dua persilangan, 1 dan 2. Cikgu yang satu kita nak tanda. Okey, saya bagi tips senang. Kita tengok garisan ini. Apabila X ni digantikan dengan sifar, Y dapat 3. So kita tahu ini adalah 3. Bila sebelah sini, bawah sini 3, atas sini akan jadi 6. Itu saja, paling mudah. Kemudian, disebabkan ada tanda sama dengan, so kita boleh ambil pembaris. You all boleh ambil pembaris lah ya. Ambil pembaris, kemudian boleh gariskan garis lurus. Ambil pembaris garis lurus. Saya tak ambil lah hari ni sebab saya nak cepat. So, disebabkan kurang, lorekkannya adalah di bawah. Jadi jawapan dia adalah di sini. Okay, jawapan dia adalah di sini. Okay, apabila yang berlaku dekat sini, you all just padam semula lah. So, dapat jawapan dekat sini. Okay, sekejap ya. Saya rasa ada orang nak masuk. Semua dah masuk dah. Okay, tak apa. Okay, seterusnya, ada apa nak tanya soalan pada saya? Soalan nombor 2. Semua boleh jawab Boleh faham ya? Boleh Kalau saya laju bagi tahu. Okey, seterusnya bila soalan nombor 3. Tulis 3 ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek. Okey, pertama sekali anak, kita tengok apa yang ada dulu ini. So kita tulis je Y. Okey, tekat tanda sama dengan ni biar dulu. Lepas tu kita tulis X tambah 6. Okey, so sama dengan so kita tengok garis ini, dia lorekkannya adalah di bawah garis. Bila di bawah garis maksudnya adalah kurang, ya. Disebabkan garisnya adalah garis lurus, maka ada tanda sama dengan. Itu sahaja. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Lorekkan yang kedua atau garis persamaan garis yang kedua. Okey, ini Y negatif X. So, kita tampak garis dekat sini, lorekkannya adalah di atas ini, atas juga. So, Y lebih besar daripada negatif X. Betul ke salah saya tulis ni? Salah. Betul ke salah?
Salah, sebab tak ada tanda sama dengan, disebabkan garis lurus. Okey, yang ketiga, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga apa yang berlaku yang ketiga, okey, di sini, warna purple ni, warna purple. Warna purple. Okey. Di sini adalah pada paksi Y, tetapi di sini nilai X-nya adalah sifar. So, X sifar. Disebabkan lorekannya adalah sebelah kiri, so jadi jawapan dia kurang dan lebih daripada sifar. Okey? Kurang dan lebih pada sifar. Baru-baru ni soalan saya ada keluar satu soalan ni kan. Okey? So saya harap you all boleh jawab lah. Ya. Setakat ni boleh faham kan ketaksamaan. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Boleh tak anak-anak? Boleh Saya kan? Kalau tak boleh bagi tahu saya. Okey. So saya nak pergi soalan yang keempat. Saifuddin merancang, membeli 2 kemeja dan 1 seluar panjang harga 240. So kalau dekat sini kita ada 2X kemeja dan seluar panjang 1Y dan ada harga 240. So kita terus je tulis persamaan. 2X tambah 4Y sama dengan 240. Okey. Kemudian soalan ayat yang kedua dia kata, tetapi jika dia ingin membeli 3 seluar dan sehelai kemeja. Okey, sehelai kemeja, dia akan kekurangan RM30. Jadi dia kurang RM30 daripada yang ada. Maksudnya seluar you tadi Y, kemeja you X. So X, Allah. X tambah 3Y, betul ke? 3 seluar. Kan? Sama dengan 200, dia kurang 210. Okey. Ada masalah tak dekat sini? Semua dapat persamaan macam saya? Semua dapat persamaan sama macam saya tak? Dapat. Dapat kan? Okey. Kemudian disebabkan tak boleh guna kaedah metrik, saya senang saya bagi keyword kat sini. You all boleh guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. Mana-mana kaedah pun dibenarkan. Tiada masalah. So katalah kita buat persamaan pertama, persamaan kedua. Saya ambil dari 2. Dari persamaan kedua. X sama dengan 210. Bila tambah 3Y, dia akan jadi tolak 3Y. Saya suka kaedah penggantian. Tapi kalau awak nak masuk atau nak guna kaedah penghapusan pun tiada masalah. So masukkan semula dari kepada persamaan pertama 2X. So tempat X digantikan 210 tolak 3Y tambah 4Y sama dengan 240. Okay. Kemudian kita gantikan dan kita darab seperti biasa. 2 darab 210, you dapat 420 tolak. 2 darab negatif 3Y, you dapat negatif 6Y tambah 4Y sama dengan 240. So selesaikan senang saja. Awak akan dapat negatif 2Y sama dengan 240 tolak 420. 240 tolak 420. So you all akan dapat negatif 2Y sama dengan negatif 081. Negatif 180. Dan Y dapat 90. Bila Y dapat 90, X akan dapat 210 tolak. Ni soalan dia macam tak betul. You all dapat sama macam saya tak? Cikgu, tu Saya dah salah. 2X1, Y1 Y je. kan Y ni. Yang first, persamaan first. Patutlah. Nasib baik you all betulkan. So sini jadi 1Y kan? Y. So sini akan jadi Y. Okay. Y. So sini akan jadi Y. Y. So sini akan jadi negatif 5Y.
negatif 5Y. Betul? Dan Y dapat, so sini salah lah. Betul. Betul kan? Sebab itulah saya suruh you all check, takut saya pun salah. So 180 you bahagi dengan 5, you akan dapat Allah 36. Betul? Y dapat 36? Betul tak Y dapat 36? Okey, apabila Y dapat 36, oleh itu X kita adalah 210 tolak 3 darab 36. Okey, apa jawapan dia? Siapa yang buat? Apa jawapan dia? 210 tolak 3 darab 36. Dapat jawapan tak? 102. Dapat tak? Dapat. Okey, 102. So, ya. Okey, so tulis je lah. Tak payah tulis balik pun tak apa. Tulis kat sini seluar. Dekat sini adalah kemeja. Okey, setakat ni. Boleh faham tak? Boleh ya? Boleh. Jangan confuse ayat ni. Jangan confuse ayat ni lah, ayat-ayat ni. Dia ayat-ayat ni you all kena faham dekat situ. Jangan confuse. Okey, saya nak pergi soalan kelima. Soalan kelima. Okey. Ni senang je. Senang je. Saya harap you all faham. Jangan confuse. Syarikat X membeli 3 laptop jenama P. So 3P. Dan tambah 4 jenama Q. So 4Q. Okay. Pada harga RM500 lebih daripada syarikat Y. Maksudnya sama dengan berapa? RM15,500. Boleh? Pada harga RM500 lebih daripada syarikat Y yang membayar sejumlah RM15,000 untuk 2 laptop berjenama P dan 5 laptop berjenama Q. Setakat ni boleh faham tak ayat ni? Boleh faham tak ayat ni? Betul tak 15,500? Boleh faham kan? Faham. Boleh cikgu. You all tolong respon tau sebab saya tak nampak muka you all. So daripada sini, okay, saya nak you faham macam ni. Tulis satu dalam bentuk matrix. Cikgu, Yang ni, alif kata ni dia dapat bentuk persamaan. Ya. Kenapa? Sekejap. Saya kena approve ke? Dia kena approve cikgu. Ni. Ya. So tolong ingatkan semula. Kalau siapa yang nak masuk, saya memang kena approve. Boleh. Okey, ada lagi tak yang nak masuk? Kalau ada siapa-siapa yang nak masuk, saya memang kena approve sebab mungkin yang masuk tu dia tak guna email MOE. Email yang diberi tu. Ya, account personal. So kalau account personal memang saya kena ni. Alright. So kita tengok balik. Kalau ada siapa yang nak masuk, bagi tahu Okey, tuliskan dalam bentuk matrix. Ada lagi ke? Tak ada. Tuliskan dalam bentuk matrix. So kalau dalam bentuk matrix tak boleh tulis dalam bentuk persamaan linear. So kita tulis. Okey, kita tengok balik kita punya persamaan. Persamaan pertama kita ada ini. Persamaan kedua kita ada ini. 2P tambah 5Q sama dengan 15,000. Okey. Kalau siapa yang buat? Okey, sekejap Ada lagi yang nak masuk ni. Sekejap. Okey. Okey, yang nak masuk, terima kasih. Ada lagi yang nak masuk nanti, tolong maklumkan dekat saya. Alright, so apabila dalam bentuk matrik, kita senang je. So, ada 1, ada 2, sama dengan, ini dalam bentuk matrik. Mesti ada 4, ya. Mesti ada 4 dekat sini. Sekejap, masih ada lagi yang nak masuk ke? Okey, so, 3P, 3P. Nampak cara saya penulis. 4Q. 4Q. 15,000, 15,500. Ini dalam bentuk matrix. Okey, persamaan kedua. Kita ada sini 2. 2P tidak ada. 5Q. 5Q sama dengan 15,000. Okey. Sekejap, ada lagi. Ada lagi ke yang nak masuk? Saya tak nampak lah pula.
Okey. So ini adalah dalam bentuk matrik. Sekiranya awak tulis dalam persamaan, awak takkan dapat markah. So kena faham ayat yang sebenar. Okay. Kemudian seterusnya menggunakan kaedah matrik. Ni senang je nak. Saya dah ajar banyak kali dah. Okey, apa yang perlu kita buat adalah pertama sekali saya nak you all faham, kita buat anak panah. Okey, siapa yang follow kelas saya kita buat anak panah. So kita tulis dulu. PQ sama dengan, mesti songsangan 1 per. Okey? Saya tinggal lari lah pula. 1 per. 1 per. Okey. 3 darab 5 tolak 4 darab 2. Apa tujuan kita buat anak panah banyak kali dah ajar ni? Untuk kita tukar tempat. So 5 kat sini, 3 kat sini. Yang 4 dan 2 jangan tukar tempat. So 4 tu akan jadi negatif 4. 2 tu akan jadi negatif 2. Okey, sekarang saya tanya. Dah lengkap ke cara saya menulis? Belum. Dah lengkap ke belum? Belum. Belum. Sebab tu tak dapat markah. Okey, pastikan lengkap. So ada 15,500 dan dekat bawah ni 15,000. Ini baru lengkap. Ini baru lengkap anak. Kalau tak tulis bahagian yang macam ni, you all takkan dapat. Sekejap, saya nak tengok ada lagi yang nak masuk ni. Okay. So, lengkap. Mesti ada penulisan yang lengkap. Kemudian, you all boleh ambil kalkulator sama dengan 1 per. 1 per. Okay, 15 tolak 8 akan dapat 7. 1 per 7, okay. 5 biar je, tinggal macam ni. Negatif 4, negatif 2, 3, 15,500 dan akhir sekali 15,000. Okey, sampai dekat sini saya dah ajar guna apa? Kalkulator. Siapa yang tak ingat, tolong ingat semula. Bila nak guna kalkulator, kita akan buat kat sini. Mod, siapa yang ada buku nota boleh salin. Banyak kali dah ajar. Tekan EQN. Okey, ambil unknown. Unknown. Daripada kalkulator, okey, unknown 2, ambil. Kemudian A1. A1 kita nilai 3. Tekanlah kalkulator. 3 sama dengan. Lepas tu B1 kita 4. C1 kita adalah 15,500. Nampak tak? Saya menulis bukan di bawah jalan kerja ni. Saya menulis di sebelah. So dalam peperiksaan pun macam tu. Okey. Kemudian A2. A2 kita adalah 2. B2 kita adalah 5. C2 kita adalah 15,000. Terus nilai X dengan nilai Y. Okey, bagi tahu saya nilai X dengan Y dapat berapa? X 2,500. Okey, bagus. Y dapat berapa? 2,000. 2,000 cukup ya? Okey. So bila dapat ni, ini dari kalkulator. So kita nak transfer dalam kita punya jalan kerja. So kaedah dia adalah bila kita nak transfer dalam jalan kerja, sama dengan, tadi kan ada PQ tu. PQ, pilih PQ lah. So 2,500 dan 2,000. Tapi anak, tak boleh sampai sini. Mesti tulis oleh itu P sama dengan 2,500 ataupun tulis RM 2,500, Q sama dengan RM 2,000. Mesti tulis ini dan ini. Kalau tak tulis, you all takkan dapat markah penuh dekat situ. Ya. Dan sebelum saya lupa, sebelum nak tulis benda ni, perlu tulis ini. Ni, dalam kurungan ni perlu tulis. Wajib tulis. Sebab markah akhir ini bergantung kepada markah dekat yang wajib tulis.
Tapi kalau tak tulis markah akhir, you hilang markah akhir. So, saya tahu semua anak murid saya, 5K3 ke, 5A ke, 5 mana ke, saya tahu semua orang boleh buat matrik. Saya dah check awak punya soalan saya. So, tahniah, syabas sebab boleh buat matrik. Jadi, saya cuma ingatkan semula supaya awak tak lupa. Itu sahaja. Okey. Boleh saya teruskan soalan ke-6? Ada Boleh. apa-apa nak tanya saya? Boleh ya? Okey. Ada siapa-siapa lagi kawan yang nak masuk tak? Anik dah masuk ke? Anik Ego. Anik dah masuk ke? Ego, Anik motornya sangkut Anik dah tu. masuk belum? Assalamualaikum. Tu adik. Okey. Ada seorang yang nak masuk. Anik dah masuk ke? Anik dah masuk ke? Iman dah masuk? Ego, Anik belum masuk. Ilman, Motor awak tu kena sangkut. belajar lebih. Anik dah masuk? Oh, ya ke? Tak apa. Nanti apa-apa kalau yang tak masuk tak apa, kita ada rakaman. Nanti kita boleh share balik. Okey, saya terus kepada soalan ke-6 ya. Soalan ke-6. Okey, now kita tengok soalan ke-6. Sekejap saya punya ni tiba-tiba tersangkut pula. Sekejap. Okey, saya nak pergi pada soalan ke-6. Okey, 6. Okey, sini. Okey, soalan ke-6. Sini. Dia sangat suka bagi, saya dah cakap dia sangat suka bagi sfera, berbola, bentuk bola dan sebagainya. Okey, sebiji bola tembaga diameter 42. So kalau diameter automatik you faham, mesti nak kena cari jari. So terus je tulis jari, terus je tulis maklumat kat sini. Sama dengan 42 bahagi 2. Mesti bahagi 2 ya. So sama dengan 21. Dileburkan membentuk beberapa cube. Anak, kalau cube dia adalah bentuk segi 4 sama Semua ni bentuk cube. Siapa yang nampak ni? Nampak kan saya lukis cube? Jadi semua sama bentuk. Semua sisi sama panjang. Cube bersisi 8 cm. Jadi semua sisi dia adalah 8 cm. Menggunakan pi 22/7, hitung baki. Maksudnya kita tahulah mesti kena tolak. Isi padu tembaga yang tinggal jika sejumlah ni ayat dia 75 cube kecil dapat dihasilkan. So daripada bola yang besar ni, bola tembaga ni, you nak menghasilkan 1 cube. So dia menghasilkan 75 cube dekat sini. So apa yang kita boleh faham, maklumat yang kita faham adalah isi padu bola tolak isi padu 75 cube. Ni yang dia nak sebenarnya. Dan saya dah share minggu lepas, soalan-soalan ini biasanya formula dia dah diberi poin masa dekat muka surat depan. Bola ni adalah berbentuk sfera. So kita tulis je dulu. 4/3 pi j kuasa 3. Tulis je dulu. Tolak isi padu cube. Ada 75 cube. 75 darab isi padu cube. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Ini adalah formula untuk isi padu cube. Awak tulis ni tak dapat markah. Tapi bila awak masukkan nilai, awak dapat markah. Okay. Macam mana Tengok sini. 4/3 pi 22/7. Jejari tadi kita dah cari 21 kuasa 3. Tolak 75 darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Okay, sekejap saya rasa ada orang nak masuk lah. Ya ke? Ada nak masuk tak? Okey. Okay, darab panjang, darab lebar. Awak buat sahaja jalan kerja sebegini. Buat saja jalan kerja sebegini, tolak siap-siap, terus boleh dapat 2 markah, K2. Kena faham macam tu. Sebab tu saya kata, you all faham kehendak formula. Tulis dulu formula, walaupun tak dapat markah tak apa. Lepas tu gantikan nilai. Kemudian, ambillah kalkulator, tekan satu-satu.
Sama dengan, okey. You all tekanlah kalkulator. You all dapat berapa? 4/3. 4/3 darab 22/7 darab 21 kuasa 3. Okey. Kuasa 3. So, you all akan 808 tolak. Okey, 75 darab 8 darab 8 darab 8. So, dapat 38,400. So, bila tolak akan dapat 38,808 akan dapat 408. Semua yang buat dapat sama macam saya tak? Dapat. Dapat tak? Dapat kan? 408. Okay. So, saya tahu you all dah boleh buat. Saya tahu you all dah pandai nak tekan kalkulator. Cuma saya nak tekan bagaimana pemakahan itu dapat. Tu, nampak saya dah tanda. Saya dah tanda. So, kena ingat formula tu. Okay. Now, yang ni. Yang ni Yang ni agak boleh buat lah kot. Tak ada masalah. Cuma dia ada trik sikit. Sebab dia ada dua soalan. Hitung nilai X dan perimeter. Anak, dengar cakap saya. Bila nak buat, bila datang soalan macam ni, paling senang adalah kita buat bentuk lukisan. So, Kak buat. Okay, saya tengah ni lari sikit lah Okay, berpanjang dan lebar. Okay, panjang dia 3x tambah 5. Lebar dia, kemudian dia kata luas. Formula dia adalah panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. So, maksud dia 3x tambah 5 darab 2x tolak 3. Okey, letak kot. Saya nak macam ni. Barulah nampak lengkap. Lengkap. Okey. Seterusnya, okey, 3x darab 2x. So, dapat 6x kuasa 2. 3x darab negatif 3. Negatif 9x. Tambah 5 darab 2. 10x. Positif. Okey. Tolak 377. Biarkan sama dengan kosong. Jangan lupa tulis ini. Sama dengan kosong. Kalau tak ada sama dengan kosong, you all tak akan dapat markah. So, daripada situ, 6x kuasa 2 tambah x. Sini negatif 9 tambah 10x dapat x. Okey, kemudian 15, negatif 15 tolak 377 akan dapat 3 negatif 392 sama dengan kosong. Anak, saya tak mau, sebab saya selalu jumpa pelajar lupa nak tulis sama dengan kosong. Alright. Kemudian saya dah ajar awak, bila datang macam ni, buatlah kurungan 2 ataupun tinggallah space sikit kat bawah tu sama dengan kosong. Okey. Apa nak buat daripada sini? Terus tekan kalkulator. Okey, terus tekan kalkulator. Sekejap Terus tekan kalkulator. Mode. Siapa yang tak ingat banyak kali lah. Mode. Kemudian pilih EQN. Kemudian, tapi yang ni bukan pilih unknown. Kita pilih degree. Sebab unknown kita sama je, X. So, kita pilih degree. Bila degree, kita masukkan nilai A kita adalah 1. Jangan lupa, A kita adalah 6. B kita adalah 1. C kita adalah negatif 392. Mesti tulis dengan tanda dia sekali. Negatif 392. Okey, cuba buat. Tengok kita dapat tak? Dapat berapa? A 6, B 1, C negatif 392. Okey, awak akan dapat daripada kalkulator awak akan dapat X1 sama dengan 8. Tekan equal, X2 dia bagi negatif 8.1666. So, tekan Shift
ABC, you all akan dapat negatif 49/6. Mesti dalam bentuk pecahan. Tak mau dalam bentuk perpuluhan. Okey. Cikgu, Bagaimana? Dengar siapa yang baru Cikgu. masuk. Ya, ada orang nak masuk. ya, saya dengar. Ada orang nak masuk. Oh, sekejap. Mana? Okey, Hakim. Okey. Okey, Alhamdulillah dah nak masuk. Okey, ramai dah nak masuk. Kalau siapa yang baru masuk, kalau tak sempat tak apa, nanti ada rakaman. Apa pun terima kasih sebab saya memang ambil attendance tau yang masuk ni. Okey. So, we try, kita patah balik. Okey, now. Bagaimana daripada kalkulator ini kita nak tukar kepada bentuk ini yang dapat markah. So, apa yang kita patut buat? X sama dengan 8. X 8 positif kan? So, bila pindah, X tolak 8. Okey, kemudian sekejap ada lagi ke nak masuk? Okey, sekejap ada lagi nak masuk. Okey. Seterusnya, now saya nak ajarnya. Kita tak boleh tulis dalam bentuk pecahan. Kita kena tulis dalam bentuk linear, maksudnya sebaris. Okey. So 6 ni, okey 6 ni darab dengan X. So 6X. Tolak akan jadi tambah 49. Kat sini baru dapat markah. Dan saya dah pesan banyak kali. Check. X darab X 6X. So sama macam 6X kuasa 2. So tak ada masalah. So daripada situ kita akan dapat X sama dengan 8 dan juga X sama dengan negatif 49/6. Dekat sini tulis abaikan. Kita tak mau nilai X itu adalah negatif. Kita nak X itu positif. So, lepas tu dia kata perimeter. Senang je lah. Kita ada panjang. Panjang kita tadi adalah 3X tambah 5. So, dekat tempat X ni kita gantilah 3 darab 8 tambah 5. Kita, ni lebar kita ni, 2X tolak 3. So, dekat tempat X, 2, X tu digantikan 8, tolak 3. Maksudnya 13. Tapi soalan bukan nak panjang dengan lebar. Soalan nak perimeter. Bila sebut perimeter anak, perimeter. Maksud dia ukur keliling. Panjang, tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. So, kita ada 2 panjang. 2 darab 29. Tambah lebar pun kita ada 2, 3 darab dengan 13. So, apa jawapan dia? Siapa yang dah buat? Apa jawapan dia? Siapa yang dah buat? 84. Ke tak buat? 84 ya? Okay. Salah 97 cikgu. Saya salah cikgu. Okey, tak apa. 97. Kan? 97 hashtag ataupun you all boleh tulis lah perimeter. Okey, perimeter. Baik. So saya nak continue soalan ke-8. Okey. Kakak semua boleh follow? Boleh. Boleh follow kan? Boleh. Boleh. Yang baru masuk pun boleh kan? Okey, soalan ke-8. Yang ni. Soalan ni saya tak pastilah soalan ni pernah keluar. Soalan ni pernah keluar dalam paper tu. Dia macam confuse sikit lah sebenarnya. Tapi tak juga sebenarnya. Asalkan you faham. Okey, saya nak you faham kat sini Raja di bawah menunjukkan kedudukan 2 ekor burung X dengan Y. Sekejap, ada orang nak masuk ke? Sekejap Sekejap, okey. Okey. Raja di bawah menunjukkan kedudukan 2 ekor burung X dengan Y dari puncak sebuah bangunan setinggi 50 meter. Okey, ini bangunan dia. Seorang pemburu 1.7 meter. Okey.
berdiri 60 meter dari bangunan. Okey, saya nak hitung atau ni soalan ni keluar macam soalan saya awak. Pada rajah itu tandakan simbol ini. Okey, simbol sudut antara seorang pemburu dengan burung X. So burung X dekat sini. Pemburu ni kita akan tengok dari mata kita. So kat sinilah mata kita, pandangan mata kita. Okey, pandangan mata kita. Sebenarnya. Maksudnya dia patah balik. Dia tengok, dia patah balik. So, dia akan tengok burung tu dekat sini. Sekejap. Saya tengok dia lari lah pula. Dia akan tengok kat sini. Sudutnya adalah di sini. Okay? Sudutnya adalah di sini. Dan awak kena faham. Pemburu ni tinggi dia 1.7. So, sebenarnya dekat sini adalah 50 tolak 1.7. So you akan dapat 48.3. Boleh sampai situ? Boleh. Okey. Cuma saya rasa mungkin awak akan confuse, awak nampak jarak kat sini. Nak letak berapa? Sebenarnya jarak dia adalah sama sebab dia kalih. Dia macam dia alihkan mata dia. Dia jarak dia sama je 60 meter. Ya, jarak dia sama. Dia cuma alih mata. So 60 meter. Dan kena faham, sudut ni dia mesti duduk pada garisan mendatar ni. Garisan mendatar ni yang macam ni. Dia bukan dekat sini bukan kat sini. Sini salah. Sini salah. Sini salah. Sudut ni akanlah sama dengan dekat sudut kat sini. Ni sama. Sudut ni dengan sudut ni sama. Kita panggil selang seli lah. Okey. Kalau kat sini dia salah lah. Saya nak you all faham kat sini. Okay. So, kalau kita lukis, bentuk dia macam ni. Sini 60, sini 48.3 sebab kita kena tolak tinggi orang tu dan sudutnya adalah di sini. Bila datang soalan sudut dekat sini, kita kena fikir sama ada nak guna saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, kita nampak sini. Daripada sudut ini, so ini adalah nilai tentang sebab garisan ini bertentangan dengan sudut setentang. Dan 60 ni pula adalah sebelah sudut. Garisan ini adalah sebelah sudut. So, kita akan guna formula yang ada P dengan S. Yang ada P dengan S adalah formula ini. So, nak tulis dia adalah tan sudut tentang per sebelah 48.3 per 60. Ini cara menulis dengan betul. Kalau tak ada ni, salah. Tak ada tanda sama dengan salah. Ya. So, mesti ada sama dengan. Baru dapat markah. Okay. Lepas tu, tekan kalkulator kan. Theta sama dengan tan negatif 1. Shift, siapa yang ada kalkulator tekan sekarang. Shift tan, buka kurungan 48.3 per 60. Awak akan dapat 38.834 darjah. Ambil 3 tempat perpuluhan. Okey. Katalah frekuensi. Pelajar lupa nak tulis tu. Dia tulis yang ni saja. Dapat tak markah? Tak dapat markah. Okey? Tak dapat markah. So, nak dapat markah, mesti tulis tanda sudut. Barulah akan dapat markah. Jelas ya soalan ni? Jelas. Jelas? Okey. Sekejap, ada lagi yang nak masuk. Okay. Teruskan. Alright. Seterusnya hitung nilai theta. Saya dah buat lah nilai theta. So kat sini lah jawapan ni. Okay. Seterusnya, saya nak pergi yang ni. Siapa yang buat soalan ni? Ada siapa yang buat tak? Dapat tak soalan ni? Cuma saya nak betulkan, bukan 20 bukan 25, ni 45. Ada siapa yang dah buat? Belum cikgu. Dah buat cikgu. Okey, kalau dah buat, ada dapat jawapan tak? Ada yang dapat jawapan tak?
Belum. Soalan dia macam pelik-pelik sikit lah. Ha? Dapat berapa? Belum juga, belum. Belum Asyik yang belum. Luas trapezium tak boleh. Aha, okey, saya bagi saya ajar sikit Sebab soalan ni agak macam mencabar sikit lah. Okey, nampak. Pajang menunjukkan sebidang tanah berbentuk trapezium. Okey, panjang dua sisi selari ialah sekejap ada orang nak masuk Ada tak? Okey, tak ada pula. Okey. Panjang dua sisi selari ialah 20 dan 45. So, ini sisi selari kita. Okey, trapezium. Sebuah kolam ikan seluas 154. Okey, luas dia. Sukuan bulatan. Ayat dekat sini. Saya dah ajar. Bila sukuan maksudnya 1/4 lah. Ya. 1/4 luas bulatan. Di dalam tanah itu dan dipagarkan. Okey. Hitung panjang dalam meter pagar yang diperlukan. So, sebenarnya kat sini lah. Nampak tak sukuan bulatan? Okey. Ni adalah kolam ikan. Ni kolam ikan dia. So, luas bulatan luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Disebabkan sukuan, so 1/4 pi j kuasa 2 sama dengan 154. Sampai sini faham? Faham. Faham kan? Okey. So, daripada sini 1/4 pi gantikan 22/7. Darab dengan jari kuasa 2 tak tahu. Sama dengan 154. Okey, ni buat satu-satu je. Senang. 22 J kuasa 2 sama dengan 4 darab 7/28 sama dengan 154. Saya ajar satu-satu Kalau siapa dah cakap, okey dah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, J kuasa 2, you all akan dapat 154. Okey, yang 2 ni pindah ke sebelah. 154 darab 28 bahagi 22. So daripada sini awak akan dapat 196 untuk nilai J kuasa 2. Dan oleh itu J dapat punca kuasa 2 196, you all akan dapat 14. So sebenarnya panjang sini adalah 14. Okay. Kalau dah dapat panjang ni 14, hitung panjang dalam meter pagar yang diperlukan. So, kita boleh cari tak? Boleh cari kan? Boleh. Kalau panjang sini 14, panjang sini pun 14 kan? 14. So, kita cuma nak cari panjang ni je lah. Panjang yang ni. Panjang pagar. Hitung panjang pagar yang diperlukan. Okay, apa nak buat? Kita guna bila sebut panjang panjang kita akan guna formula liritan iaitu 2 pi j. Okey, disebabkan dia sekuan bulatan atau 90 darjah. So 1/4 darab 2 darab pi 22/7 darab dengan jari adalah 14. So, you all selesaikan lah Kita dapat 2/14. So, you all selesaikan, you akan dapat 22. So, panjang sini 22. Panjang sini 14. Panjang sini 14. So, panjang oleh itu, panjang yang diperlukan adalah 14. Tambah 14. Tambah 22. So, jawapan dia adalah 50 meter. Faham tak benda ni? Faham. Faham kan? Okey. Faham. Kena faham ya. Kena faham. Faham benda ni. Kena imagine dekat mana nak buat sukuan bulatan. Okey. Kalau kata tak nampak, you kena lukis macam saya lukis. Okey. Soalan dia yang seterusnya. Sekejap. Saya takut ada yang nak masuk. Okey. Lepas tu soalan dia yang saya dah baca soalan kat sini. Macam mana cikgu tahu panjang tu 60? Bukan serong ke? Oh, sebenarnya tak boleh serong. Sebab bila nak kira sudut, dia mesti pada garisan yang mengukuk. Ya, garisan yang mengukuk. Kalau you tak faham, you tanya tau.
Kadang-kadang saya tak baca chat ni. Okey, sekejap saya tunjuk balik. Kat mana tadi? Ni, okey. Dia sebenarnya ibarat dia sama macam you pusing badan you, pusingkan mata you. Sebenarnya pusingkan, jarak you mengufuk ni sama. Bila nak kira sujud, mesti pada garisan mengufuk. Tak boleh serong. Kalau you tengok kat sini, ini yang arah mata yang you tengok yang warna hijau ni. Tapi sujud dia mesti pada garisan mengufuk. Ya, garisan mengufuk, garisan yang mendatar. Tak boleh, bukan serong. Serong ni adalah arah lah, hipotenus. So kita tak perlu nak cari hipotenus pun. Sebab kita dah ada tinggi dan kita dah ada garisan mendatar, garisan mengufuk kat situ. Okay, saya nak pergi, boleh saya harap you all faham lah dekat sini. Kena imagine sikit, orang tu duduk kat sini. Ibaratnya orang tu duduk kat sini, burung tu kat sini. Burung tu kat sini. Lebih kurang macam tu lah kena imagine sikit. Ni mata orang tu. Okay, saya harap you all faham tau. Sebab soalan ni agak tricky sikit. Sekarang kita macam tak nampak. Kenapa macam tu? Sebenarnya kita bukan berjalan pun. Badan kita masih jarak yang sama daripada bangunan ni. Masih jarak yang sama 60 meter. Kita tidak berubah pun kita punya kedudukan. Kita hanya pusing mata kita je. Ya? Dan sebenarnya salah satu lagi konsep adalah sama. Kalau you tengok burung dekat Y ni pun, okey. You tengok burung dekat Y sini. So, sudut dekat sini juga adalah sama dengan sudut kat sini. Ibarat dia sudut selari. Sudut selari. Ya, sudut selari. So, kena imagine benda tu. Dan kena ingat sudut tak boleh kira serong-serong tau. Kalau nak guna sin costan mesti segitiga bersudut tepat 90 darjah. Alright. So, saya pergi yang ni. Okay, yang ni tadi kan. Boleh saya nampak lah Kalau tak nampak nanti tengok balik rakaman ni. Okay. Soalan 9B. Baki tanah tersebut ini apa luas? So kita cari luas trapezium. Kita dah ada sisi selari, kita dah ada panjang kat sini. So boleh cari luas trapezium. Tolaklah luas bulatan tadilah 154. Saya dah kira soalan B saya kira luas trapezium. Luas trapezium formula dia dekat depan. Kan saya dah ajar tulis formula 1/2 hasil tambah sisi selari 20 tambah 45. So 65 darab dengan panjang 14. So awak akan dapat panjang jari 14 kan? Betul tak? 14 kan? So awak akan dapat 65 darab dengan 7. 455. So dah dapat ni luas trapezium semua ni. Tolak luas yang ni 154. Okey, saya nak buat cepat takut tak habis masa. So you all akan dapat 455 tolak 154. So dapat 301. 301. Inilah jawapan akhir kat sini. Okey. Tolong faham, bila sebut bulatan kena guna formula bulatan lah. Sama ada nak guna formula luas atau formula lilitan. Kena faham mana satu yang nak guna formula. Okey. Seterusnya, boleh lagi? Boleh tak ni? Boleh Boleh. Anak-anak boleh? Boleh. Boleh. Ni senang je nak. Ni senang sangat. Okey, kita tengok kenapa ada yang tak boleh jawab hari tu. Sebenarnya ni sangat senang. Okey. Tak apa. Kita tengok soalan nombor 10. Alright. Sebenarnya sebelum saya lupa kat sini adalah P bukan A. Okey. P ialah pantulan. Okey. Cari koordinat imej bagi titik 21. Dalam SPM pun macam ni. Apabila dia bagi soalan A, kita rujuk pada gambar rajah B. Okey, koordinat 21. 21. So koordinatnya adalah di sini. Saya besarkan sikit lah takut awak tak nampak. Okey. Di bawah penjelmaan berikut T. T adalah translasi. Okey. T adalah translasi. So kalau negatif maksudnya dia akan bergerak ke kiri sebanyak 3. So 1, 2, 3. Kemudian 2 positif. So dia akan naik 2. 1, 2. So jawapannya adalah pada P, iaitu negatif 1, 3. Bila tulis negatif 1, 3, mesti tulis macam ni.
Kalau awak tulis -1, 3 macam ni je, tak ada kurungan, tak dapat markah. Okay? Sebab ni bukan koordinat, tak dapat markah. Sebab tu saya kata hari ni saya nak berkongsi dengan awak bagaimana nak dapat markah. Ada dia nak masuk ke? Okey, tak ada. Alright. So, saya pergi kepada soalan kedua. TP. Bila datang macam ni, kita akan buat pantulan dulu. Okey, saya padam dulu. Saya punya kod awak ni. Okey. So, objek dia dekat sini. Pantulan. Okey, pantulan pada garis Y X tambah 2. Okey, saya bagi tips. Bila pantulan, dia mesti ada garis lurus. Kalau garis lurus, you mesti guna pembaris. Tak boleh guna tangan. Okey? Tak boleh guna tangan. Okey. Apabila diberi persamaan, Y sini, Y sama dengan X tambah 2, awak buat cari 2 titik. Apabila X tu kosong, Y dapat 2. So, 0, 0, 2. So, titik dia kat sini satu. Saya nak bagi nampak ni. Satu kat sini. Okey. Apabila Y pula kosong, kosong sama dengan X tambah 2. X dapat -2. So, koordinat dia adalah -2, kosong. -2 sifar. -2 sifar. Okay. So, -2 sifar. So, dekat sini. Okay. Nampak gambar raja saya? Okay. Bila dah dapat 2 titik, ambil pembaris. Kejap. Saya nak tengok kat mana pembaris saya. Insert. Alamak, masa ni tak ada pembaris pula. Itulah kat mana. Cikgu nak pinjam pembaris. Hari tu ada pembaris. Hari ni sekarang nak cari pembaris dah tak tahu kat mana. Alamak, saya tak ingat lah. Tapi you all ambil pembaris lah ya. Ambil pembaris. Kenapa tak ada pembaris? Tiba-tiba tak ada pembaris lah pula. Tapi you all ambil pembaris. Ambil pembaris. Saya garis mungkin lari sikit lah ya. Sebab saya guna tangan. Baik. Okay, saya guna warna merah. Ambil pembaris, letak garis macam ni. Dia kurang macam ni lah. Dia kurang. Saya tak ingat lah. Pembaris, garis, lurus macam ni lah. So, bila dia pantul, okay. Bila dia pantul, saya nak you all nampak ni warna biru saya. Dia pantul sini tau. 1, 2. So, dia bergerak 1, 2. So, kat sini adalah koordinat pantulan dia. Nampak tak? Boleh faham tak kat sini? Boleh. Faham cikgu, faham. Boleh kan? So, saya lari sikit lah. Kalau siapa yang buat, mungkin lari sikit ke. Saya dapat 0 -3, tapi yang ni dapat, dia macam lari sikit. So, siapa yang buat? Dapat sama dengan saya tak jawapan? -1, 4. Ada yang buat tak? Nazrul ada buat tak? Saya macam lari sikit lah. 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Okey. Apabila, betul lah. So, jawapan dia adalah -1, -1, 4 ni kat sini. Kemudian dia melalui translasi. Dia bergerak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian 3 kali ke kiri. Dia naik ke atas 1, 2. So, di sini koordinat akhir dia. -4, 6. You dapat jawapan sama dengan saya tak? Yang buat? Ada tak? Tak. Ke tak buat? Sempat yang cikgu. Tak sempat. Aduh, bagi masa seminggu dah nak. Okey. Buatlah. Lebih kurang kaedah dia sama. Cari garis lurus untuk pantulan. So, buat garis lurus. Macam mana nak dapat daripada persamaan ni. Kita gantikan apabila X tu kosong. 0 tambah 2, Y tu 2. So, koordinat kita adalah 0, 2. So, 0, 2. So, koordinat dekat sini. Okay, saya ulang balik tau. Okay, kemudian kita gantikan pula apabila Y pula ni digantikan dengan 0. So, Y kosong. Bila Y kosong, X dapat -2. So, kita ada 2 koordinat. -2, 0 kat sini. Lepas tu saya kata ambil pembaris garis lurus. Okay, bila pantul, anak, you kena faham daripada koordinat objek ni, ke pantulan ni, mesti sudut dia 90 darjah. Bukan suka-suka hati tarik. Tak boleh. 90 darjah. So, kalau sini dia bergerak 2 kotak ni,
So dia naik pun akan jadi 2 kotak lah, lebih kurang. Macam tu. Okay, saya harap you all faham lah. So bila dapat koordinat kat sini, tulislah kat sini. Tulis pada ruang jawapan. Kalau tak mau tulis pun boleh. Cuma kadang-kadang kita tersalah image yang kedua. So sekurangnya kita dapat markah untuk image yang pertama. Kemudian dia buat T. T translasi. Negatif 3 dia bergerak 3 kiri. 1, 2, 3. 2 ni positif. Jadi dia bergerak ke atas 2. 1, 2. So kat sinilah koordinat dia. Baca daripada paksi X. Negatif 4 dan 6. Baru dapat 2 markah. Okay, jelas tak kat sini? Jelas. Jelas? Okey, sekarang saya nak pergi soalan B. Okey, saya padam soalan B. Saya padam kat sini. Okey, alright. So soalan B. Kita tengok soalan B. MNPQ. MNPQ ialah image bagi DEFG penjelmaan VU. VU. So kita akan buat U dulu. Lepas tu baru V. Okey, kita tengok sini. Yang besar ni N, P, Q adalah image. So yang besar ni adalah image. Bagi ini adalah objek melalui VU. So kita akan buat U dulu. Okey, saya bagi tips dekat awak. Bila datang, maksudnya daripada bentuk yang pertama, dia akan jadi bentuk yang kedua yang kecil dulu. Lepas tu baru dia akan melalui pembesaran jadi bentuk yang ketiga. Sebab kita ada 3 gambar. Okay. Kita tengok logik. DEFG nak jadi HJKL. Okay. HJKL. Saya bagi tips dekat awak kat sini. Tolong alert Setakat ni lah dia tak pernah tukar pun. DEFG 4 koordinat. So sini pun sama. D E J K L F G. Dia ikut urutan tau. Maksudnya koordinat H ni adalah sama dengan koordinat D punya kedudukan. Koordinat J ni adalah sama dengan koordinat E punya kedudukan. Dia ikut pusingan. So sama. Bila dia pusing, awak nampak? Bila dia pusing, dia melalui satu proses kita panggil putaran. Bila kita pusing kali pertama, tak dapat lagi bentuk ni. Kita pusing kali kedua, baru kita dapat bentuk ni. So, putaran 180 darjah. Kalau keluar putaran 180 darjah, memang bonus lah untuk awak. Okay, kenapa saya kata bonus? Pusat putaran dia sangat senang. Nak tahu pusat putaran adalah, kita just sambung koordinat dengan koordinat. Ni, koordinat. Nampak? Ambil pembaris tau, ambil pembaris. Saya ni tak ada pembaris. Okay. Kalau E, partner dia dengan siapa? Dengan J. Okay, so ambil pembaris sambung. Boleh? Boleh. Macam saya buat. Kalau L ni, partner dia dengan G. Okay, kita ambil pembaris saya sambung. L, partner dia dengan G. Macam ni. Dan akhir sekali, D partner dia dengan H. So, D dengan H. Macam mana saya nak buka ni? Dekat saya punya laptop. Lebih kurang macam ni lah. So, kita nampak di sini adalah pertemuan dia. So, pada pusat, okey, berapa? Baca. 1, 1, 1. 1. 1, 1. Dapat kat situ? Kalau keluar putaran 180 darjah, memang bonus lah untuk awak. Ya. So, hanya sambung bucu yang sama. Okey, setakat ni sebelum saya padam, saya nak pergi yang B. Ada masalah tak? Tak. Tak ada Okey, kita terus B. Okay, saya nak padam ni, tadi awak pening. Okey. V adalah V apa? Pembesaran. Pembesaran dengan dengan bukan skala faktor, dengan faktor skala
Okay, berapa kali besar? Berapa kali ganda dia besar ni awak nampak? Satu. Ha, satu kali ganda. 1/2. Satu skala apa? Banyak image Satu per per dua. objek. Satu per dua, betul ke satu per dua? Orang lain? Tiga Yes, very per dua. good. 3/2. Panjang image per panjang objek. Awak tengok ni saya bagi tip Image. Satu kotak. Dua kotak. Tiga kotak. So, 3. Objek. 1, 2. So, 3/2. Boleh faham tak? Okay. Panjang image per panjang objek. Pada pusat. Okay. Macam mana nak tahu pusat? Ingat balik saya dah ajar. Cikgu pun dah ajar. Macam mana kita nak tahu pusat? Allah. Kenapa ni? Dah lari ke? Tak okey, sekejap. Okey, macam mana nak tahu pusat putaran? Pusat pembesaran? Kita sambung semua koordinat kan? Kucu yang sama. Contoh, Q partner dengan L. Ambil pembaris. Okey, sekejap. Saya guna warna lain sekejap. Takut tak nampak. Q dengan L. QL. Okey, sampai sini. Garis. Lepas tu, M dengan H. Okey, garis. Garis panjang je. Kemudian, P, K. You all kena guna pembaris saya. Saya ni tak ada pembaris. So, dekat sini adalah pusat pembesaran. Pusat. So, jawapan dia adalah 5 sifar. Pada pusat 5, sifar. Barulah dapat 3 markah. Putaran 1 markah, 181 markah, pusat 1 markah. Jangan tulis perkataan lain, pusat je. Jangan tulis perkataan lain. Jangan tulis pada titik. Dia macam ada certain tahun tu bila saya maki titik tu tidak diterima. Okey, so hati-hati. Pembesaran, ejaan betul. Faktor skala 3/2. Betul. Bukan skala faktor. Bukan faktor. Faktor skala. Lepas tu, pada pusat 50. Kita 3 markah. So, total markah adalah 6 markah untuk soalan ini. Ada apa-apa Cikgu nak dia tak tanya ada saya? yang lawan arah jam tu Tak ada. Kalau 180 darjah, tak ada lawan arah jam ikut arah jam. Sebab dia pusing, mana-mana pun dapat jawapan yang sama. Okey? So, 180 darjah sahaja. Jangan pergi tulis pula. 180 darjah ikut arah jam. 180 darjah lawan arah jam. Sebab kalau tulis takut salah tulis. Kalau 90 darjah, yes, you kena tulis lah. 90 darjah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Boleh lagi? Kita continue soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Boleh kan? Okey, sekejap saya nak kadang. Boleh cikgu. Janganlah tak boleh. Minggu sekali je jumpa cikgu ni. Aduh. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan ni. Diberi luas DEFG 40, luas rantau berlorek. So, kalau kita tengok gambar rajah, kalau sini luas 40, automatik yang dalam ni pun 40. Sama saiz. So, nak cari luas rantau berlorek, luas image yang besar gerabak ni, MNPQ ni, tolak luas yang kecil. So, jawapan dia, luas kawasan berlorek sama dengan luas image. Luas image formula dia K kuasa 2 darab luas objek. Ni kena ingat atau tak ingat pun tak apa. Formula dia ada kat depan. Tolak dengan luas objek awak sama 40. K ni apa? K adalah faktor skala. So 3/2 kuasa 2 darab 40. Tolak 40. Saya nak you all terus buat jawapan jalan kerja yang macam ni. So, akhir sekali awak akan dapat jawapan dia adalah 50. Awak tekanlah kalkulator, awak akan dapat 50. So, terus dapat markah. Sekejap. Ada lagi sekejap.
Alright. So soalan ini. Soalan nombor 11. Yang ni saya dah tengok kawan awak. Ataupun you all boleh guna kalkulator lah untuk mencari nilai. Okay, kita tengok satu persatu Okay, kita tengok sekejap. Okay, ni contoh graf kawan awak yang lukis. Saya dah minta kawan awak tadi lukis. Sebelum tu, okay. Saya nak besarkan sikit. Okay, kalau siapa yang buat, dia akan dapat nilai apabila X negatif 4, dia akan dapat nilai negatif 12. Negatif 12, betul? Dan lagi satu 9.6, betul. Okay, siapa yang buat? Dia akan dapat macam tu. You tekan kalkulator lah. Okay. Kemudian, nak melukis, nampak dia mesti ada negatif 6 sampai 8. Sekejap, saya nak tengok graf kawan awak. Tengok bagaimana orang marking paper ni, dia check jawapan. Tengok, dia tengok skala. Skala, nampak tak skala? Nampak kan? So, ada 8, ada negatif 6. So, kat sini skala dia betul. Dia akan check dulu kat situ, skala. Okay, kemudian, dia akan tanya apa lagi? Dengan menggunakan paksi X 2, paksi Y kepada 5 dan, menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi X. Okay, paksi X dia 2, paksi Y dia 5. So, dia bermula dengan 2, kat sini pun bermula dengan 5. So, betul lah skala. Okay, kemudian, dia plot. Dia plot plot. Saya dah check lah tadi secara kasarnya, plotnya betul. So, plot semuanya betul lah. Kat sini dan seterusnya. Baca. Okay, bila plot semua betul dekat sini, terus dapat 4 markah untuk graf. Okay, kemudian daripada graf, cari nilai apabila X negatif 3.5. So, yang ni anak, dia mesti buat garis putus-putus. Negatif X 3. Negatif apa? Negatif 3.5. Okay, negatif 3.5. Betul ke negatif 3.5 kat sini? Negatif 2. Ini negatif 3. Negatif 3.5 dekat mana? Kat sini kan? Nazrul. Betul tak? Yang awak tanda ni bukan negatif 3.5. So, you all check balik. Tapi saya cuma nak tekankan lah. Maksudnya ambil pembaris, buat garis betul-betul, putus-putus sampai kena graf. Lepas tu bacaan graf dekat sini. Okay, saya nak tengok Aina punya. Betul tak? Ni graf Aina. Ni betul. Tengok negatif 2. Negatif 3 kat sini. Negatif 4 kat sini. Negatif 3.5 kat mana? 3.2, 3.4, so 3.5 kat sini. So dia buat betul garis, putus-putus kena sampai graf. So bacaan dekat sini. So negatif 10, 11, 12, 13, 14. Negatif 14. So jawapan dia adalah negatif 14. Saya nak you all faham kat situ lah. Okay, negatif 14. Y sama dengan 7. So kita tengok kalau Y sama dengan 7. So kalau kat sini yang Nazrul punya ni 5, sini 5 5 sini. Siapa yang tak nampak? Sini 6, so sini 7. So dia buat garis putus-putus, kena pada graf dia, garis putus-putus turun ke bawah dan dia baca. Berapa bacaan dekat sini. So kalau sini saya dapat macam 7 sebenarnya. Aina awak dapat berapa? 7 ke? Untuk yang mana? Y sama dengan 7. 7 kan? Ni Aina punya jawapan ni. Saya dapat negatif. Ni Aina punya jawapan. 7. X kan? Ni Saya punya Nazrul Y, punya. yang Y tu saya buat sama dengan negatif. Oh, awak dapat 6.6 Maina. 14, lepas tu X dapat 6.6. Dapat 6.6. Sekejap saya tengok balik graf Aina. Apabila Y sama dengan 7. Maina salah kan? 5, 6, 7. Betul. So kat sini. Dia turun kat sini. Betul? 6.6. So Nazrul yang salah.
So you all check balik lah Saya tengok graf secara dua orang yang hantar graf kat saya. Saya tak tengok betul ke tak betul. Buat. Tapi konsep dia sama je. Ya. Konsep dia sama. Check balik plot awak. Nazrul kena check balik graf awak. Okay. Cikgu, saya dapat Seterusnya saya nak ajar 6.6. 6.8. 6 point? Boleh. Saya rasa dia punya range sama ada 6 sehingga 7. So boleh diterima lah. Ya. Okay. Saya nak pergi soalan B. Okay. Soalan B. Soalan D saya tulis kat sini. Soalan D ni dia pelik sikit. Dia 4x kuasa 2 tambah 9x tolak 48 sama dengan kosong. Graf kita ni y sama dengan 48x negatif 1 ni sama dengan 48 per x. Bila datang graf salingan, dia lain sikit. You kena jadikan 48 per x. Jadi daripada soalan ni, kita nampak dah. Negatif 48 ni kita pindah ke sebelah. Kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 9x sama dengan 48. So 48 kita dah positif. 48 positif. Yang kita tak ada per x. So bawah ni per x, bawah ni per x, bawah ni per x. Supaya 48 per x ni adalah sama dengan soalan ni. Bila sama, dia akan jadi y. So, y sama dengan potong-potong 9 tambah potong-potong dapat 4x. Awak tinggal macam ni pun boleh. Awak nak tulis semula y sama dengan 4x tambah 9 pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Okey. Macam mana nak buat? Okey. So, bila datang exam kan dia ada perkataan ni. Persamaan garis lurus. Tulislah. Y sama dengan 4x tambah 9. Biasanya SPM dekat sini yang saya tanda ni, dia dah bagi jawapan tau. Kalau dia letak 1, 2 ruang jawapan, maksudnya kena ada 2 nilai X lah. Kalau dia letak 3, 3 lah nilai X. Kalau dia letak 1, 1 sahaja nilai X. Okey, bila nak buat persamaan, okey dah dapat persamaan saya tengok sekejap. Nampak tak Aina buat? Aina ke Nazrul ke saya tak ingat lah yang ni. Okey, dia buat bentuk jadual. So dia dapatkan titik, masukkanlah X negatif 2, masukkan dalam persamaan ni. Dia akan dapat Y1, so dia punya koordinat negatif 2, 1. Koordinat yang kedua dia dapat apabila X ni kosong, dekat tempat X ni ganti kosong, dia akan dapat Y tu 9 dan dia akan dapat 2, 17. So ada 3 koordinat dekat sini, 3 koordinat kat sini. Kemudian kita gariskan lah. Ni macam ni graf kawan awak buat ni. So dia dah tanda 3 koordinat. Okey. 1, 2, 3. So dia menyentuh pada Allahu Akbar. Sekejap. Okay, sini ya. Dia dah tanda 3 ni. Ya Allah. Okay. So ada persilangan 1 dekat sini, 1 dekat sini. Sebab tu ada 2 nilai. So tulislah jawapan awak pada ruang jawapan. Tulislah dekat sini pada ruang jawapan. Okey. So setakat ni, hari ini, boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh juga boleh. Boleh kan? Okey. Okey, tak apa. Kena berusaha. Matematik ni nak lulus senang. Okey, nak skor susah. Maksud saya nak dapat A plus susah. Nak dapat A susah. Betul. Nak lulus semua orang boleh lulus ya. Jadi kita nak skor, bila kita nak skor, kita kena rajin buat latihan. Macam tadilah, kalau kita tak buat latihan, kita akan confuse. Macam soalan trial baru ni, ayat-ayat dia memang confuse. Memang bagi awak mati je. Dah mati tak nak buat. Bagi kebarang kalian, nombor perdana dikeluarkan, tiba-tiba you all masuk nilai nombor perdana. Tak boleh lah. So antara ayat-ayat tu, matematik senang. Nak lulus, senang tau. You all boleh lulus, saya jamin. Tapi nak skor, nak dapat A plus tu agak susah. Okay, kalau siapa yang baru masuk, you all boleh check lah. Kalau kata tak ada apa-apa, you all boleh check dekat saya punya channel YouTube.
Okay. Dekat situ boleh pergi kat channel YouTube, kat Miss Comac channel, ataupun saya ada TikTok. TikTok ni saya buat sebab nak bantu awak je. Wah. So saya nak bantu awak je sebenarnya kalau saya buat TikTok ni. Bukan TikTok apa pun. TikTok tu lebih kepada untuk fokus konsep-konsep yang mudah. Okey, kita tengok ya. Sekejap. Sementara ni kita tengok loading. Saya dah tekan banyak kali. Okey. So ada dua benda kat sini. Okey. So saya kongsi sekejap. Saya harap you nampak kot. Tunggu line sekejap. Kena rajin buat latihan. So minggu depan kita akan buat rusa 4. Rusa 3 dah habis. Kita ada 9 rusa. 9 rusa. So kita dah berjaya untuk 3 rusa. Okey. Okey. So siapa yang boleh masuk channel saya, Miss Comac channel. Okey. Ni lah channel saya. Kalau siapa yang baru masuk boleh kongsi dengan kawan-kawan. Okey. Dan kalau kata nak pergi mudah, pergi dekat bahagian playlist. Nampak tak channel saya sekarang? Tak. Tak. Tak nampak? Tak Nampak nampak. warna. Tak nampak? Cuba tekan Nampak pin link. dekat muka saya. Aina TV. Nampak link je. Tapi tak apalah saya kongsi sekejap, saya screenshot. Kejap, mana tak nak screenshot tapi. Sebenarnya dekat channel saya ada playlist, so you all boleh tengok dekat playlist lah. Okay. Kemudian okay, kalau saya buka ni, TikTok ni nampak? Tak je. Tak nampak. Oh, tak nampak? Sepatutnya boleh nampak. Tak apalah. Okay, TikTok saya nanti you all boleh share dengan kawan-kawan. Samalah. Allah, you all dengar ke tidak? Dengar. Dengar. Dengar kan? Tapi tak boleh nampak Tak. Boleh nampak Nampak pantai. Saya pun tak tahu lah kenapa. So you all boleh follow dekat channel YouTube, channel TikTok. So kalau apa-apa yang tak faham nak buat latihan, boleh dekat channel YouTube tu banyak lah. Saya berkongsi dekat situ. Okay, sekejap. Alright, so terima kasih pada yang join. Nampak walaupun tak boleh pergi, tak boleh keluar PKPD, boleh duduk kat pantai. Ada yang kat sini tak? Ni macam mana nak tahu dia putaran 180 darjah atau pembesaran negatif 1. Pembesaran negatif 1 itu adalah dia terbalik pembesaran kecil dia pecahan wajar. Okey, saya tengah baca juga kat sini. Negatif tu kalau terbalik. Betul? Okey, betul. Saya tengah baca ni. Tengah baca you all punya chatting-chatting kat sini. Nak bezakan putaran 180 darjah dengan pembesaran negatif 1. Pembesaran dia tetap pembesaran tau. Tapi dia terbalik. So dia akan jadi negatif 1. Dia opposite. Pembesaran negatif 1 dia opposite. Okey, kemudian putaran 180 darjah tadi saya dah explain. Kalau dia berubah saiz barulah pembesaran negatif. Tu kan? Betul. Siapa ni Jack Casper ni, saya pun tak tahu siapa. Negatif pun jadi terbalik. Betul lah, dia terbalik lah. Maksudnya dia opposite. Pembesarannya opposite. Sekejap. Kemudian apa lagi? Saya tengah tengok soalan-soalan lain. Okey. Saya suka TikTok lah pula. Okey. So itu saja. Ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya keluar? Tak ada. Tak ada buat latihan banyak-banyak. Kalau apa-apa nak tanya saya, okey, kat sini saya punya nombor telefon. Kalau untuk pelajar baru, kalau nak tanya saya share saya punya nombor telefon dekat chatting ni. So you all boleh WhatsApp saya. Kalau kata nak WhatsApp guru kelas pun tak apa. Kalau kata guru kelas busy, saya boleh jawab. Kalau saya busy, guru kelas lain boleh jawab. Dan lepas ni kita akan juga buat teknik menjawab. Cuma hari ni saya minta maaf sangat sebab saya terpaksa gabungkan beberapa kelas sebab besok cuti. Jadi kalau saya agak laju, boleh tengok balik dalam YouTube saya. So apa yang kita buat hari ni, saya akan bagi rakaman lah nanti. Okey. Baik. So saya dah stop kat